إلى النبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ بن عطاء الإسكندري شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Sebaik-baik segala waktumu itu waktu yang kau pandang dalamnya keadaan berkehendakmu, maka engkau kembalikan bagi Tuhanmu atas yang menghukumkan halmu, dan ditolakkan engkau dalamnya kepada wujud kehinaanmu. Ini sambung lagi tentang naluri manusia. Dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sampai satu ketika amat berhajat. Amat berhajat. Dan sampai waktu itu kita akan merendahkan diri, minta doa kepada Allah dengan sepenuh hati. Ya, macam cerita semalam tu dalam Quran, cerita orang yang di lambung ombak, dia tak nampak siapa dah boleh tolong dia. Jika itu dia merendahkan diri dia serendah-rendahnya kepada Allah Ta'ala. Dia kembali kepada fitrah. Merendah diri ini fitrah manusia. Dia kembali kepada fitrah dia. Kadang-kadang dia tak dapat nak merendah diri dalam ibadat. Dia sembahyang 40 tahun, tak boleh nak rasa rendah diri, hina diri itu tak dapat. Tapi dengan sekali satu ujian Allah SWT, Allah uji dia dengan satu ujian yang berat, dengan sekejap masa ya, dia kembali kepada Allah SWT. Orang yang tak pernah masuk lokap lah, tak pernah tangkap, polis tak pernah tahan dia, tak ada pengalaman dalam lokap ya. Tiba-tiba dia ditahan oleh polis. Pengalaman itulah pengalaman pertama dia masuk lokap, kena soal siasat. Masa tu dia nampak siapa boleh tolong dia, hanya Allah Ta'ala. Masa tu dia rasa kehinaan. Jadi Allah Ta'ala jadikan makna kata kejadian-kejadian tu hikmahnya supaya kita kembali kepada fitrah, merendah diri kepada Allah Ta'ala. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima.
orang mukmin melihat tentera Ahzab. Tentera Ahzab ni pasukan bersekutu, terdiri daripada kafir Quraisy, daripada Yahudi, Kristian, macam-macam kumpulan-kumpulan kufar ketika itu bergabung nak serang Mekah, nak serang Madinah. Sebelum berlaku peperangan tu, Nabi dan sahabat korek-parik keliling kota Madinah. Mereka mai-mai tu, mereka tengok dah ada parit, nak masuk tak boleh. Apa mereka buat? Mereka bergendang, mereka pasang api, dengan gendang bunyi gedung, gedung. Api terang benderang. Bayangkan orang yang duduk dalam kota Madinah tu, nampak musuh. Musuh tu dia nampak dengan mata kepala dia. Madinah dikepung. Allah gambarkan cerita ni dalam Al-Quran. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Orang mukmin ni bila tengok tentera Ahzab, duk main ramai tu, 4,000 main, 3,000 lebih. Main kepung kota Madinah. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka berkata, inilah yang dijanji oleh Allah dan Rasul. Allah berjanji Islam akan diserang, Rasul berjanji Islam akan diuji. Inilah janji Allah. Lamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Sadaqallahu wa rasuluh. Benarlah Allah, benarlah Rasul. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tak bertambahlah kepada mereka melainkan makna kata iman dan penyerahan. Iman dia makin naik, menyerah diri pada Allah. Cerita perang Badar. Nabi SAW cuma memiliki 330 orang pasukan tentera, berdepan dengan 1,000 lebih. Yang tentera Islam ni tak lengkap, senjata dia tak lengkap. Ada yang ambil pelepah tamar buat senjata apa ada. Tentera musuh tu dah lah banyak, 1,000 lebih, siap dengan angkatan bersenjata yang lengkap. Besok nak perang tu, malam tu Nabi berdoa. Mengikut riwayat, itulah doa Nabi yang paling berhajat kepada Allah. Nabi angkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Kata sahabat, nampak ketika Nabi nampak, Nabi angkat tinggi tangan dia. Makna terlampau berhajat kepada Allah. Apa doa Nabi? Allahumma intahlik hazihil isabah la tu'bad fil ard. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau hancurlah, binasalah, kalahlah tentera Badar pada esok hari, la tu'bad fil ard, tak ada lagi orang menyembahmu lepas ni ya Allah di atas muka bumi ni. Mana kalau kalah kami ni, Islam tak ada lah. Sepanjang malam Nabi berdoa. Itu dia makan waktu yang cukup berharap. Abu Jahal pun berdoa juga. Dia pun panggil Tuhan juga. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau Muhammad betul, menangkan Muhammad. Kalau kami betul, menangkan kami. Bukan sakat mana kata orang Islam mengharapkan Allah, orang kafir pun mengharapkan Allah. Ini fitrah, naluri manusia bila susah diingat kepada Tuhan, kan? Itu disebut waktu menafakhati, waktu yang makna kata kita terlampau berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata musannif rahimahullah taala, khairu awfatika. Ya, sebaik waktu engkau itu. Ya, sebab baik waktu kita tu, waktu merendah diri kita kepada Allah tu, waktu mana? Waktun tashhadu fihi wujuda fakhatika. Itu waktu kau menyaksikan, kau berada dalam waktu itu wujudnya, makna kata berhajat kamu kepada Allah. Waktu yang kamu amat berhajat kepada Allah, itu waktu yang paling baik,
hubungan kamu dengan Allah. Nabi Musa tengok Fir'aun. Tentera Fir'aun yang begitu ramai. Pengikut Nabi Musa tak berapa orang lah. Belakang Fir'aun, depan laut. Nak harap tak siapa lagi. Masa itulah Nabi Musa berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Dengan penuh pengharapan, datanglah pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seorang kawan saya nama Bangsor. Orang Kedah panggil Cot. Dia dituduh memiliki senjata api. Dipercara di Mahkamah Tinggi Al-Ustaz. Sabit kesalahan, gantung sampai mati. Dia ni penoreh hitah, orang miskin, penoreh hitah. Nak ambil lawyer, tak mampu, duit tak ada. Kerajaan bagi dia lawyer. Lawyer ni, peguam ni, yang kerajaan bagi kat dia tu, peguam pencen. Orang putih, tapi pencen biji serit. Lama dah pencen. Mai bicara mahkamah pun tidur. Boleh tidur di mahkamah. Dulu tak ada aircon mahkamah tu, dia pakai kipas dia. Kena kipas ni berceramuk. Fail dia, sorak-sorak dia berceramuk. Jadi dia nampak aku ni habis dah kali ni. Sabit kesalahan gantung. Jadi pendakwa bawa kes. Tuan Hakim, ketika saya masuk rumah dia pada waktu malam, dia tidur tingkat bawah dengan keluarga dia. Kami bawa dia naik tingkat atas. Kami tarik laci, tengok ada pistol dalam laci rumah dia tu, dekat atas tu. Dan saya tengok dia, muka dia pucat. Tuan Hakim tanya, apa sebab muka dia pucat? Dia terbayang tali gantung. Dia terbayang tali gantung. Itu muka dia pucat. Lepas tu Hakim tanya Mansur, macam mana Mansur kamu? Saya terkejut tu. Macam mana pistol tu boleh ada dalam rumah saya? Itu yang saya terkejut. Lepas tu Hakim dalam kesimpulan kes dia, dia kata kes ni meragukan. Kerana pihak pendakwa tak sebut pun naik tingkat atas petik lampu. Maknanya dalam gelap apa-apa boleh jadi. Oleh kerana kes ni meragukan, dibebas dan dilepaskan. Dia kata berdembuih dia punya perasaan itu. Masa tu ustaz dia kata, saya tak nampak siapa dah. Saya pandang Allah saja yang boleh tolong kita, boleh tolong saya. Itu nama waktu tu, waktu yang terlampau berhajat. Ada seorang tu namanya Cikgu Naimah. Cikgu Naimah yang cerita ni, bawa cerita ni apa nama, Dr. Azman Ibrahim. Sekarang ni dia Esko Pertanian Negeri Terengganu. Dia ceramah dengan saya, dia cerita pengalaman dia. Cerita banjir besar di negeri di Kelantan. Dia kata Cikgu Naimah ni, dia dah naik atas bumbung dah dengan anak dia, naik atas bumbung dengan harap naik atas bumbung tu dia selamatlah daripada banjir tu. Banjir naik sampai ke atas tu. Kira ayak dah sampai kat dia dah. Dia tak boleh nak pindah atas lagi dah. Dia tengok handphone dia, dia kata tinggal berapa bar dia. Tinggal berapa biji, tinggal 2-3 biji lah, tinggal 2 biji lah lagi. Dia cuba telefon bomba, tak dapat. Dia telefon polis pun tak dapat. Last sekali dia telefon unit aman, Jabatan Aman. Jabatan Aman mai dengan bot. Mai tu Jabatan Aman mai tu dalam keadaan yang cukup kritikal. Kalau lewat Jabatan Aman lewat 10 minit, habislah, mati semua. Dia kata masa tu Cikgu Naimah tu dalam keadaan yang cukup
Cukup berhajatkan pertolongan. Siapa lagi nak tanya, nak minta? Apa tu kawan cerita berlaku di Kuala Kerai. Ada satu pondok. Banjir tu. Pondok tepi sungai. Saya pergi masa nak basuh. Bila habis banjir, kami nak pergi cuci. Saya bawa water jet apa semua, kami pasukan dewan ulama. Pergi satu lori. Bawa bekalan makanan satu lori. Lepas tu kami pergi bawa water jet berapa 10 water jet. Nak pergi cuci apa bangunan-bangunan ni. Kami diletakkan di sebuah sekolah bagi tadika lah. Saya tengok sampai atas tu. Bekas air sampai atas tu. Oh, tinggi, mana banjir tu tinggi. Tengah banjir tu, air tu main tu. Tok Guru tu, ada pondok tu tepi sungai. Tok Guru tu, dia duduk zikir. Zikir. Yang ayak ni, dia tak main ke ni. Dia tak main ke pondok. Dia tempis pergi lain. Kira tanaman lain habis semua lah musnah. Tapi yang pelik tu, pondok tu, dia cerita dalam surah abang, pokok pisang pun tak mati. Pokok pisang tu ada elok. Di situ tak ada elektrik. Dia pakai generator. Habis banjir, start generator hidup. Itu yang syok. Itu dia. Itu pertolongan Allah Ta'ala. Jadi ketika tu harapan dia mata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam di kampung saya berlaku peperangan lah, pergaduhan lepas komunis. Komunis sampai tahun 48. Lepas tu tahun 59 pergaduhan. Depa ramai tu. Oh, pasukan depa ramai. Cina ni ramai. Dia nak serang masjid. Kampung tu kampung masjid nama kampung tu. Tu imam masa tu, tu Imam Haji Maknur. Dia buat garis tu. Dia panggil garis lak semana. Parit lak semana. Dia garis depan ni. Dia pun nak masuk tak boleh. Duduk di luar tu. Duduk riuh honda. Nampak, saya nampak. Masa tu saya kecil je satu. Nampak dia pun ramai nak serbu main. Nak masuk tak boleh dalam kampung tu. Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa tu kat siapa nak bergantung? Kalau bukan kepada Allah Ta'ala. Itulah makna kata pada waktu mana kita mengharapkan Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Waktu itulah waktu yang amat kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi khairu awfatika, waktu yang kamu paling berhajat kepada Allah tu bila? Waktun tashhadu fihi wujuda fatika, waktu yang kamu saksikan, kamu tengok dengan mata kepala kamu, kamu sungguh-sungguh berhajat kepada Allah. Macam Nabi Siti Hajar kan, berhadapan dengan masalah air ketika itu. Dia pun dahaga. Anak dia dah khiyau lah. Terlampau dahaga, terlampau lapar. Berlari-larilah ia. Daripada Safwa ke Marwah, Marwah ke Safwa, Safwa, Marwah, Marwah, Safwa. Masa itulah datang pertolongan Allah. Air keluar di tumit Nabi Allah Ismail. Itulah air Zam-Zam yang ada sampai hari ini. Waktu tu waktu yang amat berhajat. Wa turaddu fi ila wujudi zillatika, kembalilah kamu pada ketika itu, berpalinglah kamu ketika itu kepada wujudnya zillah, hinanya engkau itu, lemahnya engkau itu, berhajat engkau itu. Ketika itu kita kembali kepada naluri kita, iaitu amat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktunya bila? Waktunya ketika kita amat perlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini memang makna sifat semula jadi yang dijadikan oleh Allah ke dalam hati hamba. Dia panggil fitrah. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha.
hadapkanlah muka kamu kepada agama Allah, yang agama ini dibina di atas fitrah kejadian manusia. Jadi hukum-hukum Tuhan ni semua makna memenuhi naluri keperluan manusia. Yang kita cerita semalam tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala, sebaik-baik segala waktumu itu, waktu hidup kita sepanjang kehidupan kita ni, yang paling bagus daripada, yang paling baik daripada, ya, waktu yang engkau pandang dalamnya keadaan berkehendak, kehendakmu. Waktu yang kita pandang tak ada siapa dah kita boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah kita merendahkan diri serendah-rendahnya, minta tolong kepada Allah. Ada yang menangis, ada yang merayu, macam-macam lah. Penuh dengan hati yang khusyuk, hati yang merendah diri, menghina diri. Waktu tu, waktu yang sangat genting dalam hidup kita. Waktu itu dia yang baik hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Waktu lain kita pun bolehlah kan, kita baca doa, laju kami. Waktu tu kita sebut Allah, Allah, Allah. Saya ada pengalaman, pengalaman seorang sahabat. Sahabat ni saya temui dia di Mekah. Ketika saya kerja haji. Kerja haji di Mekah tahun 2006. Duduk di Janariah. Janariah ni itulah tempat yang diletakkan kita sebagai kita panggil hotel lah, untuk ulang alik ke ke Masjidil Haram. Kita duduk di Mekah tu lama. Dia bagi masa 45 hari. 9 hari kita duduk di Madinah. Maka di Mekah kita duduk 37 hari. Sebulan lebih. Sepanjang sebulan lebih tu kita bergaul tu, kita tengok satu orang laki-laki, pemuda, orang muda lah. Kalau orang muda ni umur sekitar dalam 40 lebih lah, dekat 50. Seperti dia luar biasa orang dia. Dia sentiasa pakai ihram. Kita ni orang, kita pergi Mekah, penerbangan yang agak awal, penerbangan yang kedua saya pergi. Mana selalunya kalau penerbangan awal orang tak beramal dengan haji ifrad. Selalunya haji tamattu'. Tamattu' ni kita sampai Mekah, kita buat umrah, lepas tu kita tanggal ihram kita. Kita boleh pakai baju biasa. Tapi dia ni memanjang-manjang ihram. Dia kata mungkin dia buat haji ifrad. Ifrad ni selalunya orang Malaysia buat dekat ujung-ujung. Dia main penerbangan akhir. Nak duduk di Mekah, nak sampai waktu haji tu, mungkin dalam seminggu lagi dia pakai ihram, dia buat ifrad. Tapi biasanya kalau orang duduk lama-lama, datang awal, dia tak buat ifrad, dia buat tamattu'. Kerana nak jaga ihram ni payah. Tu saya tengok dia hari-hari dia naik ben pergi buat umrah, pergi Tan'im buat umrah. Tu satu hari entah macam mana dia masuk bilik saya, sembang panjang lah. Dia kata ustaz, saya kenal ustaz. Dia kata, ustaz pun tak kenal saya orang Perlis. Kalau ustaz pergi Perlis, saya selalu ada dengar kuliah ustaz. Dia ceritalah pengalaman dia. Saya tengok awak ni hari-hari hari-hari pergi umrah, hari-hari tawaf. Saya kata belain daripada orang lain. Dia kata kat saya, ustaz, saya ni sebenarnya kalau ikut adatnya mati lah. Mahkamah tinggi dah jatuhkan dia hukum mati. Dan dia dah masuk penjara Pudu tu. Dah duduk di sel tempat orang mati. Orang yang akan dihukum gantung.
Pengalaman dia duduk di Pudu. Belah ni penjara Pudu dah tak ada. Masa tu penjara Pudu masih ada. Dia ditahan di penjara Pudu. Tempat tahanan orang yang akan digantung. Saya kata, apa salah hang? Dia kata, satu hari ustaz, kawan kirim ganja, suruh dia beli ganja. Dia ni dia ulang alik daripada Padang Besar pergi ke Perlis, naik kereta api, bawa beras, pergi beli beras di awak jam telur. Daripada Padang Besar pergi ke Padang Besar, pergi ke Perlis, bawa beras. Kawan dia kirim dia ganja, dia belilah ganja di Siam tu. Dia tak sorok pun, dia letak ganja tu betul-betul atas plastik beras, atas beras. Masa nak turun ke Perlis, dia pegang saja ganja tu. Nanti narkotik pegang dia, bawa bicara. Dia pun mengaku memang ganja dia punya, dia yang beli. Dihukum gantung sampai mati. Bila dihukum gantung sampai mati, tunggu hari nak gantung lah. Itu dia cerita pengalaman dia duduk tempat nak kena gantung tu tak lama lagi tu. Dia kata, ustaz, orang nak digantung ni biasanya diambil hari Khamis. Hari Khamis pegawai penjara tu akan mai depan bilik sel kita tu. Dia buka sel, dia bawa kita pergi jumpa keluarga. Hari Khamis tu, malam Jumaat, malam Jumaat dia akan panggil kita bangkit makan sahur, bersahur malam tu. Niat puasa. Pagi subuh tu, habis bagi salam, sembahyang subuh, sujud syukur. Tengah sujud tu, syukur dapat taubat. Tengah sujud tu dia akan bawa kita ke tali gantung. Mati. Dia kata jiran-jiran ni, sel sebelah dia, kiri kanan dia. Bila mereka main ambil, makna kata saat lagi tak ada suara tu, tak ada dah lah. Bila tak ada dah, orang tu tak ada dah. Mana kematian bila-bila masa. Bila mai ya tapak bunyi tok pegawai penjara tu mai, kalau kena orang ambil habis ya. Kemudian dia kata, keluarga saya minta pindah ke penjara Taiping. Bayar dia Perlis, keluarga dia sedang nak ziarah, pindahlah ke Taiping. Macam tu. Satu hari ustaz dia kata, dan kita duduk tunggu hari yang akan digantung. Hari kita akan mati, kita akan menemui ajal kita. Ketika itu kalau berdoa, kalau semayang, penuh khusyuk, merendah diri betul-betul kat Tuhan. Satu hari kata ustaz, dengar tapak kaki, berhenti betul-betul di depan sel dia. Tapi hari itu dia kata, hari Rabu, bukan hari Khamis, hari Rabu. Dia bawa dia pergi jumpa pengarah penjara Taiping. Pengarah penjara Taiping tanya dia, apa hubungan awak dengan Raja Perlis? Dia kata, yalah dia raja saya lah, saya rakyat dia. Tu je lah hubungan, tak ada apa-apa, tak pernah berjumpa pun. Dia kata, Raja Perlis ampun ni Muhammad ni ampun. Dia dapat pengampunan raja, bebas pada tali gantung. Lalu ada di Perlis. Jadi mana ketika tu pergantungan hati, harapan kepada Allah. Jadi bila dia tak jadi digantung, ibadat dia cukup kuat, kerana dia telah bersedia untuk mati, hubungan dia dengan Allah cukup rapat. Maka hasilnya bila tak jadi gantung tu, ibadat dia cukup hebat. Jadi orang yang kuat hubungan dia dengan Allah, hati bergantung dengan Allah, biasanya ibadat dia akan bertambah-tambah. Itulah yang disebut oleh Syekh Ibn Atta, itu waktu yang paling hebat.
paling rapat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata sebaik-baik segala waktu itu. Waktu yang engkau pandang mata hati tu, dalamnya keadaan berkehendakmu. Tak pandang dengan mata hati, kita terlampau berkehendak kepada Allah, terlampau mengharapkan pertolongan Allah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itulah hubungan kita dengan Allah cukup rapat. Makna rapat tu bergantungan hati kita tu cukup kuat dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu tu. Maka engkau kembalikan bagi Tuhanmu. Masa itulah kita kembali kepada Tuhan. Kita asalnya dekat dengan Tuhan ketika di alam roh. Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Kita semua kata, bahkan ya Allah, engkaulah Tuhanku. Jadi kita punya fitrah kita, kejadian kita memang dekat dengan Tuhan, tunduk dengan Tuhan, patuh dengan Tuhan. Inilah roh kita. Tapi bila main ke dunia, dipasangkan dengan jasad. Kita mula balik, maka hiburan lah, maksiat lah di dunia ni penuh. Kita buat maksiat, kita bertambah jauh. Buat maksiat, bertambah jauh. Buat maksiat, bertambah jauh. Taat tak buat, yang buat maksiat, maka jauhlah dia daripada Allah. Lupalah dia kat Tuhan. Tersilau dengan keseronokan dunia ni yang ada ni. Tapi kalau orang susah, dia miskin. Biasanya orang miskin ni, kaif pagi makan pagi, kaif petang makan petang. Dia makan hari ni, duit hari ni untuk hari ni. Esok tak tahu nak makan apa lagi. Esok ni ya Allah, jadilah laut ni tenang. Tenang aku pergi ke laut, nak cari rezeki. Bergantungan dia dengan laut, hidup dia dengan laut. Hubungan dia kuat dengan Allah. Orang kaya ni duit banyak, makan besok tentu ada lah. Tu jenis makan ni ada macam-macam. Satu kan, orang miskin, sedang-sedang pagi isteri tanya, abang, kita hari ni apa pun tak ada, beras tak ada, tepung tak ada, minyak tak ada. Kita nak makan apa abang? Nak makan apa abang? Ini orang miskin. Apa dia nak makan? Tak tahu lagi nak makan apa-apa. Nabi pun pernah berlaku. Makik bagi tanya Aisyah, apa makanan kita untuk pagi ni Aisyah? Tak ada apa ya Rasulullah. Kita puasa. Nabi tak ada makan, dia puasa. Sebab tu kalau kita tak ada makanan, disunatkan kita puasa. Kita makik pagi, walaupun waktu dah lepas waktu imsak, pagi-pagi macam ni, tengok tak ada apa nak makan, kita puasa. Puasa kerana tak ada makanan. Itu ikut sunnah Nabi SAW. Kerana Nabi biasa tak ada makan, dia puasa. Itu orang miskin. Nak makan apa abang? Itu orang miskin. Orang pertengahan, daling-daling. Hari ni kita nak makan di mana? Nak makan di mana? Bukan tanya nak makan apa, nak makan di mana. Duit banyak. Abang aja nak makan di mana? Yang kaya lagi, yang hari ni kita nak makan siapa? Nak makan siapa hari ni? Bukan payah nak makan orang. Penek harga minyak, penek 5 sen, 10 sen cukup lah. Berapa juta dia masuk duit. Mudah dia dapat duit. Orang berkuasa mudah sangat dapat duit. Orang pertengahan, nak makan di mana? Orang susah macam kita, nak makan apa? Orang kaya, nak makan siapa? Siapa kita nak makan hari ni? Itulah jenis-jenis manusia. Jadi orang yang nak makan siapa ni tak pernah ingat Tuhan. Orang miskin lah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, laut yang bergelora ni kau tenanglah sikit. Macam zaman lah, orang duit banyak, duit dalam bank dia banyak. Dia kata apa Covid tak Covid, dia duduk di rumah pun tak ada makan ada. Orang susah ni yang duk jual tepi-tepi jalan ni, apa semua ni, dia pun susah hati.
Orang nak keluar rumah tak ada korang, pelanggan korang, perniagaan dia korang. Ingat pada Allah Ta'ala. Lagi susah kita, biasanya kita lagi ingat pada Allah. Tapi ada juga susah tak ingat Tuhan. Dia miskin sembahyang pun tak. Buat tak? Kan tak ada. Tapi kebanyakannya bila kita susah, hati kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dia. Jadi kembalilah ketika itu kita kepada Tuhan. Kembali bagi Tuhan, Tuhanmu atas yang menghukumkan halmu. Tuhanlah yang menghukumkan, meletakkan kita ni kaya ke, miskin ke, sehat ke, sakit ke, hidup ke, mati ke. Allah yang tentukan. Jadi kita kembali kepada Allah yang menentukan segala-galanya. Masa itulah kita baru ingat Tuhan. Masa senang orang lupa, susah baru ingat. Macam itulah kebanyakan manusia, macam itulah. Tapi kalau orang yang hubungan dia rapat dengan Tuhan, susah ke, senang ke, kaya ke, miskin ke, dia tak lupa Tuhan. Kan? Orang ni hebat. Ya? Itu dia. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, kembali Tuhanmu yang menghukumkan halmu. Dan ditolakkan engkau dalamnya kepada wujud kehinaanmu. Ditolak, ditarik kita tu ke dalam keadaan kita berhajat kepada Allah. Jadi Allah jadikan keadaan tu kerana kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, maka kita pun ingatlah Tuhan. Sebelumnya kita lupa. Kan? Dia aksiden, gedebung aksiden, naik motor lari laju, masuk hospital kaki tergantung. Mak dia mai ziarah dia. Mak dia ziarah dia. Bila mak dia nak balik, dia tanya, mak dah balik ke dah ni? Nak balik lah mat, oi. Kan, aku lohok pun tak sembahyang lagi. Mak nak mai pula ke? Lepas asar aku mai lah. Rumah dia dekat hospital. Mak dia mai ziarah selalu. Pukul 12 suku, 12.45 masuk. Pukul 2 balik. Lagi lepas sembahyang asar pukul 5 dia mai balik. Mak dia mai. Biasa macam tu lah. Mak dia ulang-ulang tengok dia. Lepas tu dia tanya mak dia, tak lagi asar mak nak mai ke? Aku mai lah mat. Oi, aku sembahyang asar. Lepas sembahyang asar aku mai tengok. Kalau mak mai, jangan lupa makna. Awak mat, tasbih. Tasbih yang tergantung kat tingkap tu. InsyaAllah lah mak dia kata. Jadi mak dia main waktu asar bawa lah tasbih. Tasbih tu masa beli tu sampai kelar tak pernah guna pun. Kan? Bila kaki tergantung, Allah. Baru panggil Allah. Sebelum tu mana ada ingat Allah. Kan? Bila aksiden, kaki patah, baru ingat Tuhan. Tu kadang-kadang bila kita lupa Tuhan, Tuhan jadikan kejadian-kejadian kesusahan kat kita, kemalangan lah apa, kita pun kembalilah ingat Allah. Itu makna Tuhan sayang kat kita lah tu. Kan? Hang berniaga, untung, sampai lupa Tuhan. Bom rugi yang besar. Barulah Allah. Baru ingat Tuhan balik. Jadi Tuhan jadikan tu bukan mana Tuhan sayang kat kita lah tu. Dia orang beriman, Allah datangkan kesusahan kerana kasih sayang Allah untuk kita kembali balik ingat dia. Sebelum ni kita lupa kat dia. Macam Imam Syafi'i. Ya. Dia mengapai. Payah dapat hari itu. Selalu senang dapat. Hari itu payah dapat. Dia tanya Tok Guru dia awak ni. Dia kata, kenapa Tok Guru? Hari ni saya hafal cukup payah dapat. Tok Guru kata, cuba hang cek balik. Mungkin hang ada buat maksiat. Dia pun ambil mayang sunat apa semua. Renung apa silap dia hari tu. Lama-lama terjumpa. Apa dia? Dia tertengok aurat perempuan. Perempuan tu pakai cukup semua lengkap, tutup aurat. Tapi tumit dia tu, setukir dia koyak sikit.
Mungkin dia koyak. Dia tertengok, bukan saja tengok, tertengok kulit tumit kaki wanita tu. Allah ajak dia hari tu menggapai payah dapat. Tu Tuhan sayang. Hamba dosa sikit pun Tuhan balas lala tu. Untuk apa? Kembali balik kepada Allah. Kita bukan tengok tumit, macam-macam kita tengok. Lagi teruk. Dia macam Imam Syafi'i, sikit silap pun Tuhan tegur dia. Supaya dia kembali kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Tuhan itulah didikan Allah kepada orang-orang yang hebat. Kan? Silap sikit. Orang yang ni, buat pilih apa pun Tuhan buat tak tahu lah. Itu nama istidrat. Ada orang berniaga tak pernah keluar zakat. Kaya, maju. Itu nama istidrat. Kita ni sat untung, sat rugi, macam-macam jadi. Supaya kita ingat kepada Tuhan. Jadi hikmat di sebalik makna kata kejadian-kejadian ni, makna kata Allah Ta'ala nak tolak akan kita, nak tarik kita, nak heret kita kepada wujud kehinaanmu. Supaya kita nak rasa kita ni hina, kita ni berhajat kepada Allah, kita ni bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan pagi ni ialah waktu makna kata yang paling makna baik hubungan kita dengan Allah ketika mana kita makna berhajat kepada Allah. Jadi makna adakah hari-hari kita nak turun bala baru ingat kat Tuhan? Tak. Bala pun daripada Allah, nikmat pun daripada Allah. Kita selalu merenung, kan? Yang kata kita ni amat berhajat kepada Allah, sama ada fizikal atau rohani. Fizikal kita, diri kita ni lah. Cuba kita bayang, jantung kita akan bermasalah, kan? Paru-paru kita akan, buah pinggang kita akan, sistem-sistem yang ada dalam badan kita ni kalau bermasalah. Jadi Allah Ta'ala anugerah kita kesihatan. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta, ya Allah, pelihara kesihatan aku, supaya aku boleh buat ibadat kepadamu, ya Allah. Bagi aku rezeki, memudahkan aku buat ibadat kepadamu, ya Allah. Lepas tu kita minta doa, ya Allah, bagi teruskan taufik dan hidayahmu kepada aku, ya Allah. Allah boleh hentikan taufik dan hidayah? Boleh. Tengah duk dapat taufik, kekuatan buat ibadat, Tuhan boleh tarik balik. Semua kuasa Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau palingkan hatiku setelah engkau beri aku petunjuk. Bagi orang yang ahli makrifah, dia sentiasa mengharapkan Allah. Nafas yang kita hembus, semua ni nikmat Allah Ta'ala. Kita berharap nafas ni berterusan, jangan tersekat-tersekat. Kita minta semua. Kalau kita duk hafal Quran, minta Allah teruskan petunjuk kepada kita, kekuatan kepada kita untuk terus mengingati ayat-ayat Allah. Jangan terputus sikit pun. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu tu sentiasa fakir di sisi Allah. Sentiasa berhajat kepada Allah. Jangan bila mai susah baru ingat Tuhan. Tuhan bagi senang, lupa. Itu tak betul. Orang yang ma'rifatullah, dia ingat, dia faham, aku ni sentiasa berharap kepada Allah. Ni masa hidup kita berharap Allah bagi taufik dan hidayah untuk kita beribadat. Nak mati besok ni, kita berharap Allah tolong kita mati dalam Islam. Bukan tentu, kan? Belah penghujung ada orang mula-mula elok, belah penghujung dia terbalik pun ada. Minta Allah Ta'ala kekalkan kita mati di atas kalimah la ilaha illallah, kalimah tu haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin wa bi rahmatillahi wa karamih. Kita minta, dia sebut la ilaha illallah, kalimah ini kalimah yang hak. Ni kalimah yang betul, bertuhankan Allah, berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alaiha nahya. Atasnya kami hidup. Hidup di atas kalimah la ilaha illallah, bertuhankan Allah. Muhammad Rasulullah, berasulkan Muhammad. Sembah Allah, ikut sunnah Nabi. Tunaikan hak-hak syahadah. Bila kita hidup atas kalimah ni, wa alaiha namut, baru kita boleh mati atas kalimah la ilaha illallah. Kita berhajat kepada Allah supaya kita boleh hidup atas kalimah la ilaha illallah. Baru kita boleh mati atas kalimah la ilaha illallah. Siapa boleh tolong Allah? Tak nak mati tu. Siapa boleh tolong kita? Yang main nak goda kita tu syaitan yang cukup hebatnya. Ada seorang kawan dia, dia cerita kat saya, ya saja Allah nak panjangkan umur dia. Dia dah hadapan tok ni, dia ada penyakit tok dah ni. Pasal tu depa ni missionary Kristian ni, depa kelewak di hospital tu. Terutama depa duk tuju dekat orang yang nak mati. Depa duk pergi talqin cara Kristian. Dia pegang pelah yang panas tu, dia balik tu. Orang terkejut, macam dia balik, kawan tu lari pergi. Ni missionary Kristian kelewak ni dekat hospital tu. Kita punya pendakwah kita tak buat macam tu. Patut kita pergi ziarah. Awak pakcik, tak tahu lah cik, kita bagi nasihat pakcik, gini. Jangan lupa Allah. Zikir banyak-banyak, ingat Allah. Kita macam tu lah patutnya. Tapi hospital tu, pergi jumpa pesakit-pesakit tu, ingatkan dia kepada Allah Ta'ala. Kristian buat, kita tak buat. Pasal kita nak mati tu, antara yang datang itu syaitan. Kita nazak ni, teruk ni, sakaratul maut, sakitnya amat sangat. Macam tu syaitan ni goda kita. Siapa boleh tolong kita? Kita amat mengharapkan pertolongan Allah supaya terpelihara daripada godaan syaitan. Dapat mati mengucap la ilaha illallah. Bila kita mati dengan kalimat Allah, alaiha namut wa alaiha wa biha nub'asu insyaallah taala. Atas kalimah ni, dengan kalimah ni kita akan dibangkitkan besok di hari kiamat. Siapa tak mati dengan kalimah Allah, dia tak boleh bangkit dengan kalimah la ilaha illallah. Sebelum tu dalam kubur dua saja. Al-khabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur dua ya, sama ada dia merupakan taman-taman syurga dan dia juga boleh merupakan jurang-jurang neraka. Bolehkah jawab soalan muka nakir? Ni himpitan kubur. Bolehkah kita selamat? Belum tentu. Jadi kita amat berhajat kepada pertolongan Allah. Selamat kita dalam kubur, selamat kita di padang mahsyar, selamat kita melintas siratal mustaqim, selamat kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Artinya daripada dunia sampai akhirat, satu saat pun kita tak ada boleh terlepas daripada Allah. Sentiasa kita berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Patutnya kita macam itulah. Bila kita mengharapkan Allah, kita terselamat. Takkan kita mengharap pertolongan Allah, kita nak buat maksiat. Sudah tentulah kita memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana macam inilah makna kata yang harus ada kepada kita. Seorang makna kata manusia yang disebut oleh Allah, antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Kamu tu fakir sisi Allah, Allah saja yang kaya lagi terpuji. Tambah-tambah kita yang ada pada hari ini kena dengan Covid ni, mengharapkan sangat-sangat pertolongan Allah. Allah yang letak penyakit ni, dia saja boleh angkat. Orang lain siapa pun tak boleh. Tak ada manusia boleh angkat penyakit ni. Jadi kita kena kembali kepada Allah. Tanda kita kembali kepada Allah, berhenti semua maksiat. Maksiat-maksiat semua berhenti. Stop, cukup lah tu. Kalau mau pertolongan Allah, berhenti maksiat. Kalau terus dengan agenda-agenda maksiat, seolah-olah kita mencabar Allah Subhanahu wa taala. Aku tak heran 1000 lebih ni kami tak heran lah ya Allah.
Hang buat banyak lagi pun kami tak heran. Seolah-olah cakap macam tu. Tanda kita makna kata menghinakan diri pada Allah, kita berhentikan. Sebab tu kita tanamkan azam, berjuang sungguh-sungguh. Kita nak tutup kilang arak, nak tutup pusat judi, tempat-tempat maksiat. Ni punca bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Berlakulah kerosakan, bala bencana darat dan laut hasil tangan manusia. Ni hasil manusia buat, maksiat yang manusia buat, Allah datangkan bala seluruh dunia. Bukan di sini saja, satu dunia. Tunjuk kat kita mana dunia yang tak ada maksiat. Allah datangkan bala liyuziqahum ba'dal ladzi amilu, supaya Allah nak rasakan hasil kejahatan yang mereka buat tadi. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Jadi ini teguran daripada Allah agar manusia kembali taat kepada Allah, hentikan semua maksiat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Itu dia. Kemudian kata musannif, dan hanya saja ada sebab baik segala waktu. Ini dia nak syarah. Syarah dia kita baca esok. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna tuha tuha'uk wal baha baha'uk wal quwwata quwwatuk wal qudrata qudratuk wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijuhu wa in kana ba'idan fa akhribhu wa in kana mu'assaran fa yazruhu wa in kana haraman fa tahiru bi haqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadaka salihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir. Allah.